العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Muka surat 86. 86 kelebihan Fatihah yang ketiga, Iblis laknatullah menjerit di dalam tangisan. Sebab Allah Subhanahu wa taala turun surah Fatihah ini, Iblis menjerit kerana kesedihan dan juga kerana kecewa. Qala Mujahid, inna iblisa la'anahu Allahu ranna arba'a rannatin hina lu'ina wa hina uhbita minal jannati wa hina bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa hina unzilat Fatihatul Kitab. Berkata Mujahid ini adalah merupakan salah seorang daripada ulama tafsir. Sesungguhnya iblis yang dilaknati oleh Allah menjerit-jerit di dalam tangisan pada 4 keadaan. Ketika dilaknat kerana enggan sujud kepada Nabi Adam AS. Iblis ni dia sentiasa berada di dalam keseronokan, kegembiraan, tetapi di dalam keadaan-keadaan yang tertentu dia menjerit kerana sedih. Yang pertama ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala semasa enggan sujud kepada Nabi Adam. Bila Allah Subhanahu wa taala mencipta Nabi Adam, yang mana Nabi Adam ini Allah Taala kata walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ataupun anak Adam itu adalah merupakan sebaik-baik kejadian nak dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia paling baik. Itu satu penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai tanda penghormatan dan kemuliaan kepada Nabi Adam ni, Allah Taala suruh sujud. Semua malaikat yang berada di langit semuanya sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Illa iblis, kecuali iblis dia tak nak sujud. Sebab apakah iblis ni dia tak nak sujud kepada Nabi Adam? Minggu lepas dah kita sebut kan? Kenapa yang menghalang ma'ana antas juda iz amartuk? Allah Ta'ala kata, apakah yang menghalang kamu untuk sujud kepada Nabi Adam ini, kepada Adam ini, ketika aku perintahkan kamu sujud? Dia kata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api dan kau jadi Adam ni daripada jenis bangsa tanah. Tanah ni kotor, jijik, tempat orang jijak pula. Tempat orang buang najis atas tanah ni. Jadi tak layak lah dia nak sujud kepada bangsa tanah ini. Dia sombong. Sebab itu Allah Ta'ala kata aba, enggan. Jadi salah satu daripada sifat iblis enggan. Kalau kita pun apabila diperintahkan oleh Allah Ta'ala melaksanakan syariat Allah, hukum Allah, sembahyang, puasa, zakat, haji, tak nak sembahyang. Salah satu sifat iblis ada dekat diri kita, malas sembahyang, malah buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Iblis pun macam tu, enggan melakukan ketaatan, mematuhi perintah Allah. Yang keduanya wastakbara, rasa besar, rasa hebat, rasa bangga, rasa lebih cerdik daripada orang lain. Hak tu pun ada kepada kita, kepada manusia ini. Pertamanya enggan, bantah bila diperintahkan laksanakan hukum ataupun syariat Allah. Yang keduanya rasa besar, bukan hebat, rasa hebat. Istakbara ni rasa hebat. Iblis ni dia berasa. Tu tak boleh. Memang orang Islam kita ni disuruh jadi hebat. Jadi hebat daripada orang lain, bangsa yang hebat, umat yang hebat. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah merupakan sebaik-baik umat. Dia suruh jadi umat yang hebat, umat yang baik, tapi jangan berasa hebat. Jadi iblis ni dia berasa hebat.
Lalu hasil daripada dua sifat ini yang ada kepada iblis, Allah Ta'ala laknat dia. Apa maksud yang dimaksudkan dengan laknat? Laknat ni cacian, kutukan, cercaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala laknat dia marah, dia kecewa dan dia menangis. Hasil daripada sikap dia sendiri yang sombong. Jadi itu keadaan yang pertama, sebab iblis itu dia menangis. Sebab dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika yang keduanya, ketika diusir daripada syurga. Sebab apa dia menangis? Syurga ni tempat nikmat, tempat seronok. Tiba-tiba Allah Ta'ala usir dia, buang dia, keluarkan dia, turunkan dia daripada syurga. Yang ketiga, ketika dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibangkitkan ataupun diutuskan oleh Allah Ta'ala akan Nabi ini, sebab apa iblis menangis? Sebab Nabi SAW membawa petunjuk hidayah kepada manusia. Agama yang Nabi bawa ini adalah merupakan agama rahmat. Orang memperolehi petunjuk hidayah ini hasil daripada dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Dan iblis nak manusia itu berterusan di dalam keadaan sesat. Kalau sesat tu dia suka. Sesat sebagaimana dia boleh masuk neraka sama-sama dengan dia. Bila Allah Ta'ala dah usir dia, turunkan dia daripada syurga, dia dah bersumpah kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Sememangnya aku sekali-kali akan menyesatkan seluruh manusia ini, seluruh anak Adam. Dia cemburu dengan Nabi Adam yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dia berdendam bukan kepada Nabi Adam, kepada anak cucu Nabi Adam, termasuk kita semua. Termasuk kita semua, iblis berdendam ni, dia tak puas hati. Jadi dia nak supaya seluruh anak Adam ni jadi sesat, kufur macam dia, masuk neraka bersama-sama dengan dia. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menyelamatkan umat ini, Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad. Kerana setiap umat itu Allah Ta'ala utuskan para rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Demi sesungguhnya kami membangkitkan kepada setiap umat itu seorang rasul. Termasuklah umat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala utuskan siapa dia? Nabi Muhammad, yang membawa hidayah dan petunjuk. Siapa-siapa yang terima dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW, dia dapat petunjuk. Siapa-siapa yang tak terima, dia sesat. Jadi iblis ni dia susah hati. Dia rasa sedih kalau manusia ni dapat hidayah, dapat petunjuk. Macam kita duduk mari sembahyang Jumaat ni, dia susah hati lah ni. Dia nak supaya kita duduk tidur di rumah, tak payah dengar kuliah pagi-pagi ni. Dia seronok. Kalau kita duduk mengaji, kita dapat kefahaman daripada ilmu yang kita belajar, kita beramal pula dengan ilmu, yang tu dia susah hati. Dia nak orang sesat, tiba-tiba orang tak sesat. Diutuskan Nabi Muhammad ni bawa petunjuk dan dibawa hidayah. Kalau orang tu buat ibadat pun, tak apa buat ibadat. Tetapi buat ibadat jangan berdasarkan kepada ilmu. Kalau orang mengaji ni orang dapat ilmu, buat ibadat dah jadi betul, mengikut syariat, mengikut apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Hak tu dia susah hati. Jadi yang ketiga, sebab iblis menangis lantaran daripada kesedihan. Kerana apa? Sedih ni manusia dapat hidayah dengan diutuskan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, kerana diturunkan Fatihah. Kerana dalam Fatihah itu ada banyak fadilat-fadilat dan juga kelebihan. Yang keempat, di antara ayat yang tergantung di Arash. Di antara kelebihan Fatihah ini yang tergantung di Arash. Qala Ali bin Abi Talib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitab wa ayatul kursi wa syahidallahu annahu la ilaha illahu wa qul illahumma malikal mulki hadhihi al-ayatul mu'alliqatun bil arshi laisa bainahunna wa bainallahi hijabun. Berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitab, ayat kursi, ayat 18 dan ayat 26 daripada surah Ali Imran, semuanya tergantung di Arash, dan tidak ada hijab di antara ayat-ayat tersebut dengan Allah. Apa maksud tidak ada hijab? InsyaAllah dengan keberkatan ayat yang dibaca ini, doa insyaAllah dimakbulkan oleh Allah. Tafsir Al-Qurtubi, muka surat 79, jilid yang pertama.
Di antara kelebihan lagi, kelebihan yang ada kepada surah Fatihah ini, surah yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maknanya umat lain tak ada. Nabi-nabi yang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka, diturunkan kitab kepada mereka. Sama ada Taurat ke, Injil dan juga Zabur dan suhuf. Suhuf ni helaian-helaian kitab yang tidak cukup untuk disebut sebagai kitab. Seperti 10 muka surat, 15 muka surat, 20 muka surat, suhuf. Sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Daud pun selain daripada suhuf, dia pun terima kitab, yakni Zabur. Dalam Taurat, Injil dan Zabur dan juga dalam suhuf-suhuf tidak ada surah Fatihah. Walaupun kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul yang terdahulu, tapi tak ada surah Fatihah. Jadi surah Fatihah ini diturunkan hanya untuk Nabi Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebahagian daripada kelebihan surah Fatihah. An Ibn Abbas qala, bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة lam taqra'u biharfin minhuma illa a'taitahu. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, ketika malaikat Jibril duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar suara pintu dibuka daripada atas langit. Lalu dia mengangkat kepalanya seraya berkata, inilah satu-satu pintu dari langit yang tidak pernah dibuka melainkan hari ini. Lalu turun seorang malaikat daripada pintu tersebut. Berkata Jibril alaihissalam, inilah malaikat yang tidak pernah turun ke bumi melainkan hari ini. Maka malaikat tersebut memberi salam dan berkata, bergembiralah kamu wahai Muhammad dengan dua cahaya yang tidak pernah dikurniakan kepada nabi-nabi sebelum kamu, iaitu Fatihatul Kitab dan 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kamu tidak akan membaca dengan suatu huruf daripada keduanya melainkan diberikan, yakni diperkenankan. Ini juga sebahagian daripada kelebihan surah Fatihah. Jadi malaikat Jibril, ketika dia berada di sisi Nabi, dibuka pada hari ini, iaitu pintu langit. Pintu langit ini memang ditutup. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, pintu langit ini dibuka. Lalu jin hadirin sekalian disebut di dalam Al-Quran selalu duduk naik daripada jin yang duduk di bumi ini, naik ke langit. Nak curi apa? Curi rahsia. Bila dia dapat rahsia ini, dia bagi tahu dah siapa. Dia dapat rahsia langit tentang masa-masa yang akan datang. Seperti ajal manusia, apa dia, tentang masalah nasib yang berlaku kepada manusia masa yang akan datang, dia tahu. Lalu dia bagi tahu kepada Tok Bomo. Tok Bomo ke, Raja Bomo ke, maknanya Tok Bomo lah, ahli nujum ke. Lalu ahli nujum ataupun Tok Bomo ni, dia akan buat ramalan. Bila sebut ramalan, macam ramalan kaji cuaca kan, dia kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Nama apa ramalan? Bila Tok Bomo ni buat ramalan, secara kebetulan ramalan dia tu betul. Jadi orang yang minta ramalan, minta apa dia, petua, tanya tentang nasib seseorang itu, ramalan yang dikemukakan oleh Bomo itu betul. Orang akan jadi apa? Percaya kepada dia, orang kata dia ni hebat. Dia mengetahui perkara-perkara yang gaib. Sedangkan dalam Al-Quran kata, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah Subhanahu wa taala lah yang hanya memegang anak kunci ilmu ghaib. Yang tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib melainkan Allah. Jadi manusia tak rasa Allah Taala saja mengetahui ilmu ghaib, termasuklah Tok Bomo tahu.
Termasuk Tok Bomo tahu. Sebab tu orang duduk depan Tok Bomo ni, dia takut, dia diam dia tunduk dia. Takut Bomo boleh baca dia punya hati. Jadi kadang-kadang ramalan itu betul. Sebab apa? Maklumat yang sampai kepada Tok Bomo itu syaitan yang bawa. Bila datangnya Nabi Muhammad SAW ditutup. Sebab itu di dalam surah Jin sendiri membuat pengakuan. Dia kata anna lamazna as-samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Kami ni memanglah duk nak pergi selalu ke langit ini, nak mengintip rahsia-rahsia langit. Tiba-tiba kami dapati ada beberapa orang hirasah, yakni pengawal-pengawal yang sangat syadid, yang sangat kuat, berserta dengan mereka itu api-api yang sedang dinyalakan untuk merejam. Macam kilat tu kan, datang dia panah. Jadi syaitan tak boleh datang lah. Dalam keadaan pintu itu ditutup rapat. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, ini di antara satu lagi sebab. Pintu langit itu terbuka. Kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim kan. Malaikat Jibril ini datang bersama dengan Nabi SAW naik ke langit. Sampai langit yang pertama, langit itu tutup, Nabi tak boleh naik, Malaikat Jibril pun tak boleh naik. Lalu minta izin kepada Malaikat Jibril ini kepada penjaga langit pertama. Penjaga pintu langit kata, man anta? Kamu ni siapa? Ana Jibril. Wa man ma'aka? Ma'ayya Muhammadun. Kamu ni siapa? Padahal kenal dah. Saja nak cerita tentang dialog tu. Aku Malaikat Jibril. Bersama dengan kamu siapa dia? Muhammad. Dia diutuskan menjadi rasul. Lalu dibuka. Bila dengar Nabi Muhammad nak naik ni, sebagai tanda penghormatan, bukalah pintu, naik. Sampailah langit yang terakhir, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya setiap langit itu ada penjaga, ada pengawal, maka ditutup. Sebelum tadi kita sebut, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ini, pintu langit sentiasa terbuka. Inilah yang menyebabkan jin pergi cari rahsia. Pergi cari rahsia. Dan ini juga nak menunjukkan tentang penghormatan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain ada tak Nabi naik ke langit? Tak ada. Kecuali Nabi Isa setelah diangkat kan. Dalam ketika mereka menjadi Nabi dan Rasul, untuk menyebarkan syariat agama Islam, tidak ada Nabi-Nabi naik ke langit. Tapi kecuali Nabi Muhammad. Bahkan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, iaitu sembahyang 5 waktu, setelah dikurangkan daripada 50 waktu. Jadi sembahyang tu benda hebat, benda mulia tu. Sebab tu dianggap sebagai sembahyang ni sebagai as-salatu imaduddin. Sembahyang itu dianggap sebagai tiang kepada agama. Macam masjid kita tersergang indah ini, besar, tak ada tiang. Boleh diri masjid tak? Tak jadi. Begitu juga masalah ibadat ini diasaskan dengan sembahyang. Akidah itu maknanya lantai dia punya dasar. Tapi sembahyang itu dia punya tiang dia. Buniyal Islamu ala khamsin. Diasaskan agama Islam itu ataupun didirikan agama Islam 5 perkara. Di antaranya sembahyang. Sembahyang itu benar besar kerana Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Nabi SAW sembahyang 5 waktu ini ketika dijemput Nabi SAW naik ke langit dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Cerita Isra' Mi'raj ni cerita khayalan ke, rekaan ke, kartun ke ataupun kenyataan? Betul ke Nabi naik ke langit? Betul ke tak betul ni? Tapi Nabi naik ke langit bertemu dengan Allah Ta'ala di langit itu betul tak? Jadi semua tuan-tuan yang kata betul kan? Maknanya sebab kata betul, sebab benda tu ada dalam hadis. Jadi sesuatu yang disebut dalam Quran dan hadis kita kena percaya. Walaupun kadang-kadang akal tak boleh nak terima. Benda-benda gaib, benda-benda sam'iyat ini akal tak boleh nak terima. Macam mana Nabi naik ke langit kan? Begitu pantas, begitu cepat kan? Tak sebab dikira akal lah. Bila datangnya dalil daripada Quran hadis, jangan ditimbangkan melalui akal. Kena terima terus. Sebab kerana kemampuan akal manusia itu terbatas.
Okey, kembali kepada apa yang kita bacakan tadi, di antara kelebihan surah Fatihah ini, maka pintu langit itu dibuka, malaikat kata ditutup melainkan pada hari ini, lalu mengangkat kepalanya selalu berkata, inilah satu-satunya pintu daripada langit yang tidak pernah dibuka melainkan hari ini. Lalu turun seorang malaikat daripada pintu tersebut, maka berkata Jibril, inilah malaikat yang tidak pernah turun. Malaikat ini dia bukan boleh turun sesuka hati, bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, tak. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah baru dia boleh buat. Sebab mereka tidak sekali-kali menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu perbuatan, tindakan yang mereka lakukan mesti atas arahan, atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, Nabi sebut di dalam satu hadis kan, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala sentiasa menghamparkan sayapnya dalam kepada penuntut-penuntut ilmu, redha apa yang mereka buat. Malaikat hadut berterbangan di udara pun sama, dia tak senang-senang sesuka hati dia boleh turun untuk berada di dalam majlis ilmu, melainkan dengan arahan dan perintah daripada Allah. Sama ada mereka langit naik ke bumi, bumi naik ke langit, yang berada di langit turun ke bumi, semuanya atas arahan dan perintah Allah. Maka malaikat tersebut memberi salam dan berkata, bergembiralah kamu wahai Muhammad dengan dua cahaya yang tidak pernah dikurniakan kepada nabi-nabi yang terdahulu, iaitu surah Fatihah dan ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kamu tidak akan membaca dengan satu huruf daripada keduanya melainkan diberikan. Selain daripada kelebihan surah Fatihah, surah Al-Baqarah. Sebab surah Al-Baqarah ni kalau dibaca di dalam rumah, insya-Allah, apa kelebihannya? Dia tak kacau, tak ganggu, insya-Allah. Dia dapat dihindarkan, kita dapat menghindarkan diri daripada gangguan iblis dan syaitan. Bila sebut kelebihan ni manusia macam kita ni kita tak tahu. Tentang fadilat ni kelebihan sembahyang, puasa, zakat, haji, kelebihan surah-surah ni kita tak tahu. Sebab kelebihan ini suatu anugerah, satu kurniaan daripada Allah. Bagaimana jalan kita boleh beritahu kecuali apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan disebut oleh Nabi SAW. Yang keenam, sempurnanya sembahyang dengan membaca surah Fatihah. Maka seseorang yang sembahyang tak baca surah Fatihah, sembahyang dia sempurna ke tak sempurna? Tak sempurna. Tak sempurna. Siapa-siapa yang sembahyang tak baca surah Fatihah? Tuan-tuan selain daripada imam, tuan-tuan baca tak surah Fatihah tadi? Daripada kalangan makmum baca tak baca? Ada yang baca, ada yang tak baca kan? Tapi dalam ni dikata tak sempurna. Okey, perbahasan yang pertama, sempurna adakah semestinya tidak sah? Tidak. Sebab itu disebut di dalam hadis ini, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khida'un ghairu tamamin, khida'un salasan ghairu tamamin. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sembahyang apa-apa jenis sembahyang, sesuatu sembahyang, sama ada sembahyang yang wajib, sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, yang tidak membaca padanya surah Al-Fatihah, lalu sembahyangnya adalah cacat, tidak sempurna. Sebahagian daripada pandangan ulama berdasarkan kepada hadis ini dikaitkan dengan hadis yang lain, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang barang siapa yang tak baca surah Fatihah. Bagi Imam Syafi'i tidak ada sembahyang, maka tak sah sembahyang. Bukan tidak sempurna. Besarnya kelebihan Fatihah ini, besarnya kedudukannya, sehingga di dalam mazhab Syafi'i meletakkannya sebagai satu rukun. Selain daripada niat, rokok, sujud, bagi salam ini, Fatihah salah satu daripada rukun. Kalau tak baca surah Fatihah tak sah, sama ada bagi makmum ataupun bagi imam, bagi imam ataupun makmum.
Ini pendirian dan pegangan mazhab Syafi'i. Pegangan dan pendirian ini juga dipegang oleh Imam Bukhari. Kalau kita baca di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meletakkan wujubu qiraatil Fatihah lil imam wal ma'mum lil hadar wal safar munfaridan atau jama'atan. Wajibnya baca Fatihah bagi imam, bagi makmum, sembahyang seorang diri, sembahyang jemaah, sama ada sembahyang musafir ataupun sembahyang tidak musafir. Imam Bukhari juga meletakkan bahawa wajib baca Fatihah. Tetapi ini ijtihad yang dikemukakan oleh ulama. Bila kita kata ijtihad, maknanya suatu pandangan yang dikemukakan oleh sebahagian ulama meletakkan bahawa Fatihah itu wajib berdasarkan kepada dalil-dalil yang dijumpai oleh mereka. Fardu, tak baca tak sahlah sembahyang. Sebab itu kita kata orang yang tak baca surah Fatihah tak sah sembahyang di sisi mazhab Syafi'i. Saya ulangi, orang yang tak baca Fatihah dalam sembahyang tidak sah sembahyang dia di sisi mazhab Syafi'i. Bukan di sisi agama Islam. Agama Islam tu luas lagi. Kalau kita kata dalam agama Islam tak baca Fatihah, tak sah sembahyang, macam mana dalam mazhab Hanafi kata tak wajib baca Fatihah? Jadi tak sahnya sembahyang dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam masalah ini kita tak ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab lain, sembahyang sah. Ini adalah merupakan ijtihad. Jadi dalam mazhab Hanafi kata tidak sempurna sembahyang, maka sembahyang itu bukan kata tidak sah, maka kurangnya pahala sebab tak baca surah Fatihah. Sembahyang masih sah. Sembahyang masih sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin bulan lepas saya dah sebut, kalau sembahyang 4 rakaat, tadi sembahyang subuh 2 rakaat kan, kita ambil sembahyang yang paling panjang dalam 5 waktu ni 4 rakaat lah. Sama ada sembahyang zuhur, sembahyang asar ataupun sembahyang isyak. Bagi ulama yang kata wajib baca Fatihah, adakah wajib baca kepada 4 rakaat? Di dalam kitab Aujazul Masalik dan juga Al-Abwab wat Tarajim yang dikarang oleh Maulana Zakaria, dia sebut ada pandangan ulama kata wajib 1 rakaat sahaja. Kalau sembahyang jadi 4 rakaat, baca Fatihah ni 1 rakaat. Rakaat pertama. Adapun 3 rakaat yang lain, bacalah apa-apa surah pun sah sembahyang. Ada pandangan ulama yang kata rakaat pertama dengan kedua wajib. Ketiga dan keempat baca apa-apa surah pun tak apa. Pendapat yang ketiga kata hanya rakaat pertama, kedua dan ketiga. Surah rakaat yang keempat baca surah apa pun tak apa. Mazhab Syafi'i keempat-empat rakaat ini wajib baca surah Fatihah. Perbahasan yang ketiga, kalau seseorang itu menjadi makmum, macam kita tadi kan, kita jadi makmum. Adakah makmum juga diwajibkan membaca surah Fatihah? Ini juga khilaf ulama. Mazhab Syafi'i, makmum juga wajib. Berdasarkan kepada umum hadis Nabi, tidak ada sembahyang. Tidak ada sembahyang maknanya tidak sah bagi mazhab Syafi'i. Bagi ulama lain kata tidak ada sembahyang tak sempurna, tetapi sembahyang itu masih sah. Sebagaimana yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Perbahasan yang ketiga, kita dah jadi makmum, mangkana lahul imam fa qiraatul imam lahu qiraatun. Barang siapa yang ada imam, bacaan imam adalah bacaan makmum. Perbahasan yang keempat, kalau imam itu jahar, maka makmum tidak disunatkan baca. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kita mendengar ayat Quran, dia suruh fastami'. Bukan sahaja dengar, tetapi memberi tumpuan terhadap apa yang kita dengar. Kita memberi tumpuan terhadap apa yang kita dengar. Jadi sebaiknya macam mana? Sebaiknya bila kita jadi makmum, dengarlah imam tu baca. Macam imam ini ibarat pemandu ataupun driver. Kita naik bas ke, naik teksi ke, berapa orang pegang steering? Kan semua penumpang tu pegang steering semua. Tuan-tuan pernah pergi naik bas kan? Yang pegang steering berapa orang? Seorang je. Maknanya imam ini dia ibarat pegang steering. Serah kat dia lah dia baca. Ini dia baca, kita baca. Dia baca, kita baca. Ganggu tak ganggu? Apatah lagi yang jenis makmum was-was ini. Duk baca kuat-kuat kan. Ganggu jiran di sebelah dia.
Kita meraihkan semua pandangan ulama dan semua mazhab. Tetapi kita nampak lebih selesa kita pegang kepada pandangan orang yang jadi makmum diserah kepada bacaan imam. Sembahyang tu sah juga. Yang penting dia kita sembahyang ini ataupun kita melakukan mana-mana ibadat, dia terkena kepada mana-mana mazhab. Kita orang awam ni mana reti dalil Quran hadis ni kita tak reti. Kita tahulah apa yang aku buat ni terkena dengan mana-mana mazhab yang diiktiraf. Mazhab yang mu'tabar, mazhab yang diterima dalam Islam, sembahyang kita sah. Kalau nak cari dalil, kadang-kadang orang selalu tanya kan, apa dalil? Sementara nak jumpa dalil itu, dia sembahyang, dia tak sembahyang lah. Apa dalil yang makmum boleh tak baca Fatihah, sah sembahyang dia apabila dia sembahyang berjemaah? Agak-agak jumpa tak dalil ni? Saya bagi boleh. Sebelum saya bagi ni, tuan-tuan jumpa tak dalil? Kita buatlah apa yang kita dengar daripada mana-mana orang, daripada tok guru kita kan. Kita tahu dah bahawa sembahyang tu sah kalau kita jadi makmum tak baca Fatihah. Maka padanlah itu dalil kita. Nak cari dalil Quran dan hadis kita mana tahu. Itu bagi orang awam padan setakat tu. Kalau nak cari dalil tak kebendang lah kita. Tak buat kerja lah. Bangun-bangun tidur nak cari belek kitab Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, nak cari dalil ni. Sembahyang belum lagi. Bila nak sembahyang? Maknanya padanlah bagi makmum ni, dia tahu bahawa ada mazhab, ada pandangan ulama yang kata sah. Dalam beberapa pandangan yang diketengahkan tadi, tuan-tuan nak ikut pandangan mana? Hak wajib baca Fatihah ke? Sama ada bagi imam atau bagi makmum, ataupun nak pegang pendapat yang kata serah kepada imam? Fatihah ni tadi. Baca juga. Tetapi secara sir pun boleh juga. Bukan kata-kata baca Fatihah itu salah. Sebab ada pandangan kata walaupun dia jadi makmum dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia jadi makmum, dia kena baca Fatihah juga. Tetapi kena ingat, orang yang baca Fatihah ini janganlah bacaan dia kuat sehingga mengganggu orang lain. Kalau dia nak baca pelan-pelan, boleh pelan-pelan. Ini kita meraihkan pandangan orang yang berpegang pada mazhab Syafi'i di dalam bab ini. Sebaliknya, kalau orang nak pegang pada mazhab lain, dia tak nak baca Fatihah, dia serah kepada imam. Imam baca, dia diam je, pun boleh juga. Jadi terpulanglah kepada tuan-tuan nak pegang pandangan mana. Jangan tak sembahyang je. Duk kelahi wajib tak wajib, pada tak sembahyang. Yang lagi? Aha. Itu mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, maknanya ketika imam jahar sembahyang, kita tak baca. Ketika imam sir, seperti sembahyang 2 rakaat yang terakhir ketika sembahyang Isya, ataupun sembahyang yang jenis sirri, seperti sembahyang Zuhur dan sembahyang Asar, pada masa itu makmum dituntut supaya baca. Sebab ayat Quran tadi yang kita baca tadi disebut, apabila dibaca Quran kita dengar. Tetapi apabila kita tak dengar, maka kita dituntut bacalah. Itu di pegangan mazhab Maliki, maka bacaan tidak gugur apabila imam baca secara sir, seperti sembahyang Zuhur dan sembahyang Asar dan 2 rakaat yang terakhir sembahyang Isya. Kalau yang jenis makmum tak baca langsung ini, serah kepada imam, sama ada imam baca kuat ataupun pelan, ini mazhab Hanafi. Ini mazhab Hanafi. Terpulanglah kita nak ikut mazhab mana, asalkan ikut Islam. Asalnya kita ibadat kita ni terkena pada mana-mana mazhab, maknanya ikut Islam lah. Kita jangan buat mazhab ini macam parti politik. Oh, aku parti ni, parti Syafi'i. Tak boleh ikut parti Hanafi, Maliki, Hambali. Jangan buat macam parti politik. Itu rosak ibadat kita. Mazhab ini suatu ijtihad, satu pandangan yang dikemukakan oleh ulama. Kita boleh mengikut mana-mana mazhab. Tapi saya rasa orang pelih ni tak pening kan. Dia duduk pening, gaul, pitang ni bila dengar macam ni, kadang-kadang orang, biasanya orang luar lah. Saya pun orang luar juga, maknanya keluar daripada, maknanya bukan rakyat negeri Perlis. Orang Perlis ni biasa dengar benda-benda macam ni. Dia tak jadi pitang kan. Tuan-tuan tak ada jadi pitang darah tinggi kan. Jadi maknanya itu khilaf ulama, kita boleh ikut. Sebab tu kalau kita
belajar dengan berbagai-bagai mazhab ini lebih senang untuk kita melakukan ibadat. Lebih senang. Kalau kita belajar satu, kalau mazhab itu agak ketat, agak keras di dalam sesuatu masalah, kita nak lari mazhab lain dah tak boleh. Sebab kita menganggap mazhab itu macam parti kita. Kita dah isi borang masuk parti itu, tak boleh keluar dah. Jadi susah tak susah kita buat ibadah? Jadi susah kan? Okey, saya rasa setakat itu dulu perbincangan kita. Kalau ada sebarang persoalan ataupun kemusykilan, insya-Allah sama-sama kita bincang. Mana surah? Okey. Kalau saya jawab yang terbaik, terbaik itu di sisi siapa? Itu soal sebelum saya jawab, maknanya saya tanya diri saya sendirilah. Terbaik itu kalau kita kata terbaik di sisi mazhab Syafi'i, memanglah kena baca Fatihah. Kalau terbaik di sisi mazhab Maliki, ketika diam itu memang dituntut baca. Kalau terbaik di sisi mazhab Hanafi, terbaik itu tak usah baca. Apabila kita ada imam, semuanya dianggap terbaik semua. Selain daripada boy, terbaik semua dalam semua mazhab, mengikut pandangan mazhab masing-masing. Saya nak buat keputusan macam mana? Saya kata semua mazhab itu baik. Kalau tuan-tuan anda pegang kepada mazhab Syafi'i, terbaik bagi anda bahawa baca Fatihah. Sebab itu terbaik dalam mazhab Syafi'i. Ya. Maknanya kalau kita nak ambil peluang, kita nak pegang pada mazhab Syafi'i, kita baca Fatihah. Sebab masa tu tak ganggu lagi, sebab dia dah berhenti kan. Dia berhenti beberapa saat ataupun beberapa saat untuk memberi ruang, mungkin memberi ruang kepada makmum nak baca Fatihah. Tapi kalau orang bermazhab Syafi'i memang dia buat macam tu. Dia berhenti sebentar nak bagi peluang makmum baca Fatihah supaya tidak bercampur bacaan makmum dengan bacaan imam. Jadi kalau tanya saya yang mana baik, semuanya baik belaka. Siapalah saya menentukan mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki lebih baik? Saya pandai pada Imam Syafi'i lah pula. Tak Munas Sarawak kan. Mereka lebih hebat lah. Cuma kita cerita ini pandangan mereka, ini alasan dan dalil mereka. Kita memang kadang-kadang saya tarjih juga. Mana-mana orang macam tu. Apatah lagi bila kita terlibat dalam pengajian ilmu hadis, bila kita bahas masalah fiqh, orang hadis ni bukan dia tak reti fiqh, dia pun belajar fiqh. Cuma dia nampak dalil yang mana lebih rajih. Rajih marjuh ini maknanya dalil zanni. Hak menentukan mana kuat, mana lebih baik dan mana lebih afdal, itu semua diasaskan dengan dalil-dalil zon. Zon ini apa makna? Berat sangkaan. Dia bukan dalil kata putus ataupun qat'i. Sebab itu orang belajar fiqh, dia tak bolehlah kita nak berbalah dengan mana-mana orang. Kita pegang satu pandangan, satu mazhab, tak boleh nak condemn mazhab lain sebab semua ijtihad. Apa yang Perlis pegang buat ijtihad, apa yang Perak pegang buat ijtihad. Masalah kunut tak kunut ijtihad. Kita boleh menentukan, kita kata baik. Baik di sisi siapa tu? Di sisi salah satu daripada mazhab ataupun salah satu daripada pandangan ulama. Sebab tu kita kena raih semua, tak boleh condemn. Kita pegang satu masalah, kita ikut mana-mana imam, mana-mana mazhab, tak boleh condemn mana-mana imam yang lain, mazhab-mazhab yang lain. Sebab asas terwujudnya pada hukum fiqh ini banyaknya didasari dengan masalah zon, berat sangkaan, bukan qat'i. Qat'i itu macam kita kata wajib sembahyang 5 waktu. Itu qat'i ya. Menentukan berapa rukun sembahyang itu dah zon ni. Wajibnya sembahyang berpuasa. Semua kata wajib kerana hukum qat'i, kutiba alaikumusiyam. Menentukan berapa bilangan perkara yang membatalkan puasa, zon. Ulama tak sepakat. Begitulah ibadat-ibadat yang lain. Okey, ada soalan lain? Sebaiknya satu surah lah. Maknanya adakah bermaksud sekali baca semua hidup tiap hari ke apa? Dia sekali baca. Dia ada 2 juzuk setengah kan.
Kalau kita mampu. Kalau tak mampu kesibukkan dan ada keuzuran-keuzuran tertentu, baca yang ayat yang ujung-ujung tu. Ayat ujung-ujung di antaranya ayat kursi dan 3 ayat terakhir kan. Kalau kita tak mampu nak baca semua, tapi yang paling baiknya semualah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.